aktiviti co-curriculum kepada pelajar Disukan dan co-curriculum di luar bilik darjah untuk para pelajar perlu menitik beratkan kegiatan co-curriculum di sekolah bagi membezakan prestasi antara mereka sekaligus membantu dalam Saya Malvin Muhyiddin. Saya Muhammad Amirul Aziz. Saya Nur Amira binti Azmi. Saya Mahmudi Sulaiman. Saya Rawini binti Mak Daud. Saya Nur Hidayah binti Rahman. Saya Rawiyah Najibah binti Jalil. Saya Wilhelmi Ignalia Gadus. Nama saya Muhammad Rizwan bin Muhammad Nasir. Baiklah, hari ini saya akan menerangkan tentang faktor-faktor yang menyumbang kepada masalah ponting kurikulum di SMK Bukit Payung. Faktor yang pertama adalah ketidakperhatian ibu bapa. Sikap ibu bapa yang tidak ambil peduli tentang pendidikan dan pendidikan anak-anak mereka menyebabkan anak-anak mereka terabai. Sejujurnya, ibu bapa haruslah mengambil berat tentang akademik dan kurikulum anak mereka supaya mereka dapat mengadaptasi diri dengan persekitaran. Oleh itu, jelaslah bahawa keperhatian ibu bapa adalah sangat penting dalam memastikan anak-anak ini tidak terlibat dengan isu ponting sekolah. Persekolahan adalah peringkat di mana anak-anak akan bergelar belajar dan bertemu ramai rakan atau kawan yang seusia dan sebaya. Rakan-rakan adalah elemen kedua yang mempunyai pengaruh yang kuat terhadap diri selain daripada ibu bapa. Hal ini dikatakan demikian kerana rakan mempunyai pengaruh yang besar untuk mengajak kita berbuat sesuatu yang mereka ingin lakukan. Jika rakan kita membuat sesuatu yang salah, kita juga akan melakukan dengan tanpa ragu-ragu kerana kita akan dipengaruhi oleh rakan sebaya kita untuk melanggar peraturan sekolah seperti ponting kelas kurikulum. Rakan sebaya adalah rakan yang paling dekat dengan kita dan boleh mempengaruhi pemikiran kita masing-masing untuk melakukan sesuatu bersama. Disebabkan hal itu, mereka tidak menghadirkan diri pada waktu aktiviti co-curriculum dijalankan kerana pengaruh rakan sebaya. Jom pergi makan. Bukan ada kelas kuku. Itulah, trafik kuku ke? Yalah. Jom, siapa nak join? Saya. Okey. Jom. Jom. Wali aku. Betul tak nak ni? Tak nak Anak lah. sudah. Okey. Jalan korang. Aktiviti co-curriculum kurang menarik juga merupakan faktor yang mempengaruhi masalah ponting co-curriculum dalam kalangan pelajar. Kebanyakan aktiviti yang dilaksanakan oleh sekolah sudah tidak relevan dengan peredaran dan perkembangan semasa sehingga menyebabkan pelajar kurang berminat untuk turut serta dalam beraktiviti. Keadaan ini akan menyebabkan pelajar-pelajar tidak ingin hadir ke aktiviti co-curriculum kerana beranggapan bahawa perkara yang akan mereka lakukan adalah perkara yang sama yang sering dilakukan pada hari co-curriculum. Seterusnya, kesan. Impak utama ponting co-curriculum adalah sememangnya memberi kesan yang besar terhadap markah co-curriculum pelajar. Sebanyak 40% markah PHSK pelajar diambil daripada kehadiran mereka dan penglibatan secara langsung dalam aktiviti co-curriculum sekolah. Pelajar yang mempunyai jawatan dalam kelab persatuan seperti bendahari, pengerusi dan sebagainya cenderung mendapat markah yang tinggi dalam PHSK mereka. Markah ini mewakili 10% syarat bagi melanjutkan pelajaran ke universiti awam. Oleh itu, kehadiran serta keterlibatan pelajar itu sendiri amatlah penting dari sudut melanjutkan pembelajaran di masa hadapan. Okey, hari ini saya nak bagi markah PHSK kalian. So, kalau boleh terima layan, saya akan markah ni. Kau baby? 4 je. No, 4. Sudah tak mahu lagi ada kuku. Bukan dah kena. Impak lain bagi isu ponting ke kurikulum sekiranya pelajar tidak menghadiri sesi ini adalah pelajar akan kurang mendapat kemahiran dan pengetahuan tentang aktiviti yang dijalankan ketika sesi ke kurikulum. Antaranya adalah aktiviti berkumpulan, aktiviti bergotong royong membersihkan persekitaran kawasan sekolah, pelbagai pertandingan yang bertujuan untuk mengasah dan mencungkil bakat setiap pelajar dan juga kaos kaki secara beruniform. Ketiga, impak yang dapat dilihat sekiranya pelajar tidak mengikuti sesi kurikulum adalah kecergasan fizikal pelajar mudah merosot. Hal ini dikatakan demikian kerana
pelajar kurang aktif melakukan aktiviti fizikal seperti bersenam dan beriadah. Keadaan ini juga dapat dilihat sekiranya semasa sesi PDP sedang dijalankan, pelajar mudah berasa letih dan lesu dan penat. Oleh sebab itu adalah penting untuk setiap pelajar aktif dalam menyertai sesi sekolah kurikulum ini kerana sesi ini mendatangkan banyak manfaat dalam diri mereka dan juga masyarakat sekeliling. Langkah seterusnya yang boleh digunakan untuk mengurangkan kes ponting ko-kurikulum di sekolah iaitu dengan mendedahkan aktiviti ko-kurikulum yang meriah dan menarik. Ini bermaksud semua warga sekolah iaitu pelajar dan guru bergiat secara aktif apabila sesuatu program itu dilaksanakan. Program yang hendak dilaksanakan mestilah berdasarkan uniform persatuan, kelab dan permainan. Secara tidak langsung, pengiktirafan dan penghargaan juga turut diberikan sebagai kenang-kenangan semasa melakukan sesuatu program. Di samping itu, program yang dilakukan dapat mencungkil minat, kemahiran dan bakat yang ada pada seseorang pelajar. Erti kata lain, program yang dilaksanakan ianya dapat membantu mengurangkan kes ponting ko-kurikulum di sekolah dan sekaligus dapat memberi perasaan muhibah, perpaduan dan integrasi nasional dalam masyarakat. Mengatasi masalah ponting ko-kurikulum adalah memberi denda yang sewajarnya kepada pelajar. Denda yang dilaksanakan bukanlah denda yang membebankan pelajar, sebaliknya denda yang bersesuaian atas tujuan peringatan. Hal ini ada disebut di dalam teori pembelajaran tingkah laku oleh B.F. Skinner, di mana pengaruh guru adalah penting dalam membentuk tingkah laku pelajar. Pada dasarnya, denda adalah salah satu cara untuk membentuk tingkah laku pelajar. Oleh itu, denda yang bersesuaian dilaksanakan ialah melakukan kerja kebajikan di sekolah seperti membantu guru melakukan tugas-tugas ringan, membersihkan kawasan sekolah dan sebagainya. Pelajar akan lebih mematuhi peraturan yang baik jika adanya inisiatif sendiri setelah tahu akibat jika tidak mengikuti aktiviti ko-kurikulum di sekolah. Tidak dapat dinafikan bahawa seseorang pelajar yang tidak mempunyai disiplin yang baik sering melanggar peraturan sekolah. Mereka boleh menganggap akademik adalah perkara yang tidak penting, apatah lagi aktiviti ko-kurikulum yang mampu membina kemahiran dan keyakinan diri serta merupakan markah tambahan yang mampu mempengaruhi keputusan akademik keseluruhan pelajar. Hal ini kerana cara pemikiran setiap orang adalah berbeza-beza dan perkara ini menyebabkan mereka memilih untuk tidak menghadirkan diri ke aktiviti ko-kurikulum sekolah. Antara ciri-ciri ponting ko-kurikulum adalah pelajar seorang yang pasif dan merendah diri. Kebanyakan pelajar yang tidak menghadirkan diri ke aktiviti ko-kurikulum adalah pelajar yang pasif dan rendah diri. Mereka suka bersendirian sehingga mereka tidak mempunyai keyakinan untuk berjumpa dengan orang. Hal tersebut menjadi alasan pada isu ponting ko-kurikulum tersebut di mana mereka tidak ingin hadir. Terlalu banyak yang mereka fikirkan sehingga malu untuk berhadapan dengan orang lain. Walaupun tiada orang yang menganggap buruk dan berpandangan negatif terhadap mereka. Hendak dikatakan pelajar tersebut juga tidak mempunyai masalah bullying. Hanya personaliti dan pemikiran mereka yang mendorong dan membuatkan mereka yakin akan petanda buruk akan terjadi kepada mereka jika berhadapan dengan orang ramai. Sedangkan melalui aktiviti ko-kurikulum, pelajar mampu melatih dan berubah untuk menjadi yakin dan berani akan diri sendiri dan tunjuk ajar yang diajar oleh guru ko-kurikulum bagi membina soft skill. Bagaimanapun, masalah ponting ko-kurikulum adalah masalah ketidakhadiran aktiviti sukan, permainan dan kelab persatuan dan unit uniform tidaklah diberi hukuman yang begitu berat seperti rotan dan jemur di tengah panas, tetapi pelajar akan disinggit dahulu dan diberi amaran sebanyak 3 kali sebagai tahap minimum amaran. Jika tidak memperlukan amaran tersebut sama sekali, maka pelajar akan berakhir dan perlu menghadiri sesi soal jawab bersama guru dan pelajar tersebut akan dipantau sepanjang masa persekolahan. Jika perkara tersebut tidak juga mendatangkan hasil dan perubahan, maka markah ko-kurikulum akan dipotong serta-merta dan akan memberi kesan negatif kepada prestasi akademik pelajar. Okey, hari ni cikgu nak kamu semua kutip sampah dekat situ. Baik cikgu. Sekarang. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya bumi retak seribu. Setiap langkah jadi kesannya memang sangat besar lah.
Sebab sebagaimana yang saya katakan tadi, co-curriculum adalah pelengkap kepada curriculum. Yang kedua, pelajar ni dia hadir ke sekolah, tapi bila selepas saja waktu PMP, waktu pembelajaran, pada pukul 3 tu mereka tak masuk.